الحمد لله الذي خص شهر رمضان بالفضل والإحسان وجعله موسما لنيل العفو والغفران، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يخصون شهر رمضان بمزيد طاعات من صلاة وتلاوة بالقرآن وصدقة وإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان في كل مكان وزمان. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat lagi untuk sama-sama kita hadir ke surau kita ni untuk kita menyambungkan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita seterus kepada sambungnya kita baca kitab Raful Astaw fi Talabil Maghfirah minal Ghaffar, dan kita sambung pada hadis yang ke dah siapa tanda 36 dah, 4 kali jumpa lagi habis 36, masya-Allah. Zikir pagi dan petang. Baik, khair. Hadis yang ke-36 adalah berkaitan dengan zikir pagi dan petang. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam man qala hina yusbihu Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka illa ghufira lahu ma asaba fi yawmihi dhalika min dhanb wa in qalaha hina yumsi ghufira lahu ma asaba fi tilka al-lailah. Daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berzikir ketika pagi hari dengan membaca Allahumma inni asbahtu ushhiduka, yang kita baca tadi ni, yang maksudnya, ya Allah, aku berada pada waktu pagi dengan bersaksi ke atasmu dan dengan para pembawa arasmu, dengan semua malaikatmu dan dengan semua makhlukmu, bahawa engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain engkau semata, tidak ada sekutu bagimu, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulmu, melainkan akan diampunkan baginya dosa yang dilakukan olehnya pada siang hari tersebut, dan sekiranya dia berzikir dengan zikir tersebut pada petang hari, maka diampunkan dosa yang dia lakukan pada malam hari tersebut. Ahbabuna fillah, ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan fadilat atau kelebihan berzikir pada pagi, petang, siang, malam. Maksudnya yang pertama, hadis ni menganjurkan kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, tak kira waktu, pagi, petang, siang, malam, kalau boleh usahakan. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita ada zikir yang tertentu yang diajar oleh Nabi SAW pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sebab tu ada beberapa alim ulama yang mereka ni menyusun zikir-zikir ataupun amalan-amalan yang kita boleh beramal pada waktu pagi ataupun petang. Sebab tu kalau kita tengok ada maksurat, ada zikir, ada hizib bahar, ada hizib Imam Nawawi, ada Ratibul Attas, ada macam-macam. Yang tu para alim ulama susun sebab apa? Sebab nak bagi kita ni mengisi masa lapang berkaitan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kedua. Yang ketiga ialah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kelebihannya ialah apa? Di antaranya siapa yang baca zikir ni. Zikir ni pun kita duk bisa dengar. Kan dulu ada nasyid kot hari ni. Kan?
Allahumma inni asbahtu ushiduka tu. Saya tak silap dulu kumpulan apa hijah ke apa ke. Dia duduk ni. Gitu. Zikir ni. Jadi yang baca dengan zikir ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihannya ialah Allah ampun siap-siap dosa yang dia buat pada waktu hari tersebut. Tuan-tuan, daripada pagi sampai petang kita baca pagi, Allah Ta'ala ampun siap dah daripada pukul pagi tu sampai ke pukul petang tu. Ampun siap dah. Tapi taklah bermakna maksud kata yang ramai hari ni boleh buat dosa. Tu kena faham elok-elok lah. Tak pergi jawab agama Penang tak lepas. Dia bukan maksud lagu tu. Maksudnya ialah bukan maksud kata yang baca hari ni Allah Ta'ala pagi, Allah Ta'ala ampun dosa sampai petang. Betul, buatlah apa benda pun. Dah, bukan lagu tu. Orang Muslim yang tepat, orang Muslim yang faham, orang Muslim yang memahami syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dia boleh akan kelebihan tersebut, dia tidak akan melakukan dosa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang banyak tersesat dengan tarekat dan sebagainya, ialah jenis-jenis lagu ni. Benda boleh, hak orang lain tak boleh. Saya baru ni khusus dengan salah seorang anak murid Dr. Jahid di Negeri Sembilan tu. Ada geng-geng tasawuf ni, apabila dia berzikir merasa terbang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, merasa ringan terbang. Anak murid dia pergi tanya, "Wahai Tok Guru, saya ni nak buat lagu mana? Zikir ni la ilaha illallah ni berapa ribu kali ni, zikir-zikir merasa terbang ringan, merasa terbang dah. Nak buat lagu mana?" Tok Guru dia kata, kalau masa tengah duk kemas betul-betul, duk berasa sampai nak terbang dah tu, ganti sat dengan selawat. Maka dia pun tak buat balik zikir sungguh berasa terbang lagi. Berasa terbang, zikir berasa terbang tu dia teringat. Tok Guru dia kata apa? Selangkan dengan selawat. Maka dia pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berasa duduk atas tanah balik. Habis tu pun semua orang dia pergi tanya Tok Guru dia. Dia kata Dr. Jahid ni, Dr. Jahid macam mana saya buat pemain ni memang. Dr. Jahid kata selawat tu memang pun jadi duduk di bawah terus. Pasal elok seling. Saya sambung balik zikir la ilallah. Apa kata Dr. Jahid? Iblis sedang cuba untuk bagi hang berlari dengan niat asal hang dengan zikir tersebut. Kalau hang duduk tu berasa zikir tu boleh menyebabkan hang pelik pada orang, maka itu hang telah tersesat dengan zikir hang telah lari jauh dengan benda yang hang duk buat lah. Itulah iblis, kerja iblis yang ada lah ni. Sebab tu kalau kita tengok Syekh Abdul Qadir Jalani, ketika mana maqam dia nak naik ke peringkat yang paling tinggi, dia dengar satu suara daripada langit, "Hai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, aku telah menghalalkan segala apa yang telah aku haramkan kerana ibadat kebaikan yang kamu lakukan." Syekh Abdul Qadir jerekah terus. Dia kata, "Weh menetang, weh celaka, weh iblis, hang tersedut kacau pun habis berambus jauh-jauh." Suara tu kata apa balik? "Wahai Abdul Qadir, bersyukurlah kamu, berseronoklah kamu, kerana aku telah menyesatkan 70 orang wali Allah Ta'ala dengan cara lagu ni. Akhirnya mereka sesat terus dengan Allah Ta'ala." Tu dia. Jadi orang yang memahami kalam Nabi dengan fahaman yang benar, dia takkan mengatakan, aku baca zikir ni aku boleh buat maksiat sampai petang. Dah, tak ada orang hak pemikiran dia yang betul, dia akan faham lagu tu. Jadi kita beramal dengan hadis ni, kalau terbuat, tersilap, tersalah langkah dan sebagainya, buat dosa pada hari tersebut disebabkan kerana kita mengingati Allah pada pagi harinya, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita sampai petangnya. Petang pula kita baca, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita disebabkan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada petang tu sampai kepada esok paginya. Kerana apa? Nilainya ialah ingat Allah, itu saja. Bukan dekat zikir ni saja, ingat Allah tu yang penting. Contoh macam kita sayang anak bini, kadang-kadang kita kerja pergi outstation pun kerja nak balik. Pasal apa? Kita ingat anak bini kita. Kenapa tak ingat anak bini? Itu masuk dah nak lajak sampai ke atas lagi. Pasal apa? Pasal fikir apa anak bini, duk seronok dah tang ni. Itulah perumpamaan dia, perumpamaan yang kita sebutkan. Sebab tu orang baca zikir ini pendek sahaja, baru 2 baris 3 baris itu saja. Baca hak ni menyebabkan Allah Ta'ala ampun dosa yang
telah kita lakukan sepanjang hari tersebut. Cuba perhatikan, ya Allah, aku berada pada waktu pagi dengan bersaksi ke atasmu dan dengan para pembawa arasmu. Tuan-tuan, hak duk pegang aras ini disebutkan dalam beberapa riwayat ada 4 orang malaikat. 4 orang malaikat ni duk pegang aras. Maksud kata duk tahan aras, duk jaga aras. Malaikat Jibril dalam satu riwayat mengatakan bahawasanya Nabi kagum dengan malaikat Jibril yang ada 300 sayap ni. Malaikat Jibril baru buka sayap 2, tenggelam terus dah langit dengan bumi. Berasa terkejut sampai teratu. Malaikat Jibril pernah kata, dia kata apa, wahai Muhammad, yang hang tengok aku hari ni hang berasa kagum sampai teratu, malaikat yang hamalatil arsh, malaikat yang duk bawa apa nama arash ataupun yang duk pegang arash ni, yang duk jaga arash ni, berganda-ganda lagi besar daripada aku yang mana hang tengok hari ni. Bayang tengok, kalau kata malaikat Jibril buka tu pun timur barat pun habis katup, habis apa semua. Bayang tengok kalau buka 300 habis. Tu kalau malaikat arash pula buka balik semua sayap dia dan sebagainya. Okay? Itulah pasal itulah kita di antara zikir ni rasa kagum sungguh dengan Allah Ta'ala, kagum sungguh dengan makhluk ni yang Allah Ta'ala cipta ni. Di antaranya ialah yang membawa arash tersebut. Baik, maka kita tengok keterangan. Zikirlah satu amalan disyariatkan Islam. Kemudian kena zikir, dia adalah satu amalan yang disuruh supaya diperbanyakkan tanpa ada halangan dan keterikatan dengan syarat-syarat tertentu untuk diamalkan sebagaimana ibadat-ibadat yang lain seperti solat dan sebagainya. Jadi zikir ni maksud dia ingat ataupun sebut. Maka dalam segi sudut istilah tasawuf pula, zikir ini bermaksud terlepas daripada kelalaian dan kelupaan hati dengan sentiasa merasa hadir berserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih kurang dia. Maksud perbuatan zikir merangkumi tasbih, takbir, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Namun yang menjadi intipati pada semua zikir itu ialah ingat kepada Allah Ta'ala ataupun zikrullah. Baru ni timbul pula satu isu. Apakah hukum zikir Allah, Allah, Allah? Zikir Allah, Allah, Allah tu boleh pahala ke tak boleh pahala? Zikir Allah, Allah. Tuan-tuan, zikir Allah, Allah apa tu Syekh? Kami ada zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar tu pun tak ada nak sebut lagi. Sebut Allah saja bukan dak lah. Baru ni timbul, bukan baru ni dah, isu tu isu lama dah. Isu lama dah, tapi ditimbulkan kembali baru ni. Apa hukum dia kata Allah, 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 Allah? Tu baru ni saya baca pula seorang lagi dia tulis. Untunglah salah satu negeri tu boleh ahli jatuh fatwa, ahli jatuh kuasa fatwa hak duk zikir hu ni. Boleh tak boleh? Tu pun satu hal juga. Bahasa mudahnya macam ni lah. Zaman lah ni kita bukan setakat fikir boleh tak boleh saja. Dan zaman lah ni kita nak kena tengok yang pertama dalil dan kebiasaan masyarakat di situ, buat tak buat. Hak tu penting. Kadang-kadang bila kita mengaji tak apalah ilmu banyak, tapi ada benda yang kita tak patut buat di tempat masyarakat kita. Tak patut buat. Kalau hak subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ni pun tak buat ni tadi. Bang imam kita buat lepas zikir, lepas sembahyang. Subhanallah, 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 subhanallah. Tu pun ada lagi masyarakat kita tak beramai pun hak tu. Sedangkan hak tu di antara wirid yang mana jelas diajarkan oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para ulama. Hak tu pun lepas sembahyang tu, habis sembahyang dia cungit balik gitu. Tentang habis sembahyang tu kita nak buat pula zikir hu saja. Zikir Allah, Allah, Allah saja. Pakai dak. Pakai dak. Subhanallah, alhamdulillah, tu pun tak buat. Tak tahu kita nak ramai zikir Allah, Allah, hu. Kalau nak kira dalil, ya memang ada. Allah disebutkan dalam Quran. Yang pertama, di antaranya apabila ditanya kepada orang yang tidak beriman, siapa yang man khalaqas samawati wal ard, fa yaqulunna Allah, maka mereka ni orang yang tak beriman ni pun
Mereka kata apa? Allah yang cipta. Itu satu. Maksudnya sebut Allah itu memberi makna. Itu satu. Hadis pula disebutkan bahawasanya boleh tak boleh zikir dengan Allah? Boleh. Di antaranya hadis berkenaan dengan akhir zaman. Nabi kata apa? Saya akan mai satu zaman yang mana sebelum mai kiamat ni, mereka ni tak tahu dah menentang apa yang ada pada agama, kecuali adalah beberapa orang hak mereka tahu. Kami dulu ni nenek moyang kami ajak kata sembah nama Allah, tapi lagu mana tak tahu. Tu kiamat tu akan berlaku apabila zaman tu sampai. Maksudnya menunjukkan apa? Sebut Allah itu boleh, tak ada masalah. Tapi kita walaupun benda tu boleh, ahli sunnah wal jamaah boleh membolehkan hal tersebut untuk sebut Allah saja. Tapi dalam masyarakat jangan duk diajak benda yang lagu tu. Kecualilah kita dalam bab talqin mayat. Dalam bab talqin mayat, kita suruh dia mengucap, tak perlu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak payah. Tak payah. Maka kita ajak kepada dia la ilaha illallah. Masa nak mati ni, kita sebut la ilaha illallah. Sebut haji, insya-Allah la ilaha illallah. Tak apa. Paling kurang kalau kita tak boleh sebut la ilaha illallah, tengok teruk sangat dah, ajak dengan kalimah Allah saja. Allah, 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 dia pun Allah, 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 mati, cukup dah. Tu Allah, kalimah Allah itu saja memberi manfaat. Sebab apa? Lafzul jalalah, kalimah Allah itu adalah mengenalkan, merujuk kepada satu zat yang wajib disembah, yang mempunyai segala kesempurnaan dan terelak daripada segala kekurangan. Huwallah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka sebab tu tuan-tuan berarti Allah sekalian, tanda jelas bagi seseorang yang mencintai kekasihnya adalah dengan selalu mengingati kekasihnya itu. Itu benda normal lah. Dengan seorang yang kasih dan cinta kepada pasangan dia, ataupun mana-mana lah benda yang dia suka, kawan dia ke, anak-anak dia ke, dia akan memperbanyakkan sebut berkenaan dengan orang tersebut. Itu normal. Sebab tu apabila kita ni mengingati Allah Ta'ala, ataupun kita selalu keluar daripada mulut kita itu adalah Allah, maka itu di antara tanda bahawasanya seseorang itu kasih kepada Allah, cinta kepada Allah. Seperti mana ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalaulah kamu semua ni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikut Nabi SAW. Maka Nabi berzikir, Nabi menyebut, Nabi buat itu, Nabi buat ini dan sebagainya. Itu tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau cinta kepada Allah Ta'ala pun, maka kita kena banyak mengikuti Nabi SAW. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku mengingatimu dengan membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Tuan-tuan, ni di antara dalil yang menunjukkan bahawasanya apabila kita cinta kepada Allah Ta'ala, kita mengingati Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala ingat dekat kita. Itu dalam Quran sebut, fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat kepada aku, kamu zikir kepada aku, kata Allah Ta'ala, aku akan ingat kepada kamu. Itu jelas. Dalam riwayat, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Hang ingat aku seorang, aku ingat hang dalam keadaan ramai. Hang ingat aku dalam keadaan ni, aku ingat lebih daripada ni. Macam tu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan di antaranya dianjurkan oleh Nabi SAW, kalau hang nak Allah ingat hang masa hang susah, kata Nabi SAW, hang kena ingat Allah masa hang senang. Ni masa kita duduk senang tak ada apa ni, ingat Allah Ta'ala. Maka ketika mana kita susah, Allah Ta'ala akan ingat kat kita, akan bantu kita, akan mudahkan urusan kita. Sebab tu kena bagi faham ambil. Sebab tu menurut ahli tafsir, maksud bagi aku mengingatimu, ini maksudnya Allah akan memperlakukan hamba tersebut seperti orang yang tidak pernah dilupakan dengan cara menambahkan nikmat, membela, menjaganya di dunia dan meninggikan darjat dia di akhirat. Itu di antara kelebihan orang yang melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-37, membaca surat Al-Mulk. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam,
Inna surata fil Qur'ani 30 ayatan tastaghfiru li sahibiha hatta yughfara lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Ibnu Hibban. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sesungguhnya terdapat satu surah dalam Al-Quran yang mempunyai sebanyak 30 ayat yang akan memohon keampunan bagi pembacanya sehinggalah diampunkan ke atasnya, iaitu tabarakalladzi biyadihil mulk, yakni suratul mulk. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dalam Quran ini adalah panduan hidup bagi umat Islam, yang mana faedahnya akan Quran ini boleh kita dapat di dunia dan juga di akhirat. Baru ni ada orang telefon saya, dia tanya, apa hukum tok imam tarawih hak dibayar duit ni, hukum dia lagu mana? Boleh ataupun tidak? No, boleh ataupun tidak? Ada ulama yang mengatakan tak boleh. Saya kata tuan-tuan pergi pegang hak tu, jam, pakai tak nak siapa main yang tarawih ke masjid tuan-tuan. No, main kawan tu habis-habis duk sembahyang, bagi imam kata minta maaf lah no, kami ustaz baru ni mengajar, kata sembahyang imam tarawih ni kami tak boleh bagi duit. Tahu pakai tak main dah orang tua tu. No, hak tu pendapat yang agak berat. Ada pendapat yang ringan, apa dia? Ya, orang yang mai baca Quran dekat kita, jadi imam dekat kita, boleh kita bayar dekat dia. Bayar tu bukan kerana bayar nilai Quran tu dah, tapi bayar kerana usaha ikhtiar masa tenaga yang dia guna untuk mai bagi kat kita tu. Hak tu kita bagi upah kat dia. Macam tu. Bukannya dia pergi berobat hambui ni, orang tanya dia, apa ustaz, lagu mana ustaz? Ustaz baca lagi dia apa nama semua tu berapa ni kira mai berobat ni? Saya baca tadi pun dekat 3 surah. Jadi satu surah 100, 3 surah 300. Tu tak boleh. Mai pula kali kedua, ustaz macam mana ustaz? Hari ni saya baca sekat 1 surah setengah ya. 1 surah setengah bagi 100 setengah, okey dah. Tak boleh. Tu tak boleh. Dia pergi letak harga ni harga tu tak boleh. Maksudnya apa dia? Dia baca dan kita bagi upah ke dia. Kenapa? Kerana masa dia. Sebab tu ada seorang yang saya pergi tu jumpa, dia tu pakar rujuk dan juga pakar dalam mahkamah yang berkaitan dengan ilmu sihir ataupun hal-hal perubatan Islam. Contoh, kalau kes perubatan Islam, contoh kalau kita katakan hak kena sihir ni, hak kena sihir ni boleh tak bawa kes sihir dia tu masuk dalam mahkamah? Boleh. Dan perlu kepada saksi daripada saksi pakar. Hak Ustaz Aziz jumpa ni, dia ni Profesor Madya, dia ni salah seorang pakar dalam sihir ataupun perubatan Islam ni. Contoh kalau dia pergi tangkap-tangkap, adalah beberapa barang apa semua tu yang jumpa tu. Contoh, dia pergi tarik nombor ekor, ada kain warna hijau. Selalu kita duk jumpa jenis-jenis lagu tu kain warna kuning. Ini kain warna hijau. Pasal apa kain warna hijau? Macam mana nak mensabitkan kain warna hijau tu terlibat dalam proses tarik duit ni? Dia tu pakar tu sampai terang tu. Dia boleh cerita dalam ni agama ni sekian ni, dia lagu ni, dewa tu boleh cerita tu sampai terang tu. Tuan-tuan, ada kes yang menyebabkan kena masuk dalam mahkamah berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka dia ni di antara yang akan jadi saksi pakar. Apa nak cerita tadi tu? Upah. Jadi upah yang dapat tadi ni, upah yang kita buat tadi ni, adakah boleh kita bagi dekat orang yang mai baca Quran ataupun dan sebagainya? Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Tapi di tempat kita kebanyakannya ambil pendapat kata boleh. Di antaranya apa dia? Ada sahabat Nabi yang pergi satu tempat, jumpa satu kaum, lain kali ketua kaum dia tu kena penyakit, maka sahabat ni pergi jampi surah Fatihah. Pergi jampi surah Fatihah, lega terus. Dah pergi jampi ketua kampung, punya seronok depa ni bagi beratus ekor kambing kepada dia ni buat balik pergi Madinah. Sampai Madinah dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tak tahu nak buat lagu mana, boleh ke tak boleh ni? Aku pergi ruqyah, aku pergi baca surah Fatihah dekat kaki orang tua tu, lah kali lega, depa seronok pergi, depa bagi aku beratus ekor kambing ni.
Nabi kata lagu mana? Nabi kata kalau ada lebih main sikit. Tu. Itu dalil menunjukkan bahawasanya boleh ambil upah atas kita berubat orang ataupun baca Quran kepada orang. Nabi kata apa? Ada lebih main sikit. Jadi itu dalil itu membuktikan bahawasanya boleh. Cumanya kita ni ialah macam duk kata lah. Ada yang kita katakan minta maaf cakap lah. Tajuk jadi imam tarawih ni, ada yang sengah-sengah sampai meletakkan harga, sampai meletakkan yang dikatakan macam-macam lah isu-isu lagu tu. Yang tu kita tak maulah berlaku dalam masyarakat kita. Dalam waktu yang sama, yang kita yang tuan rumah ni pula jangan betul sangat. Jangan betul sangat. Dia letak upah macam ni. Contoh kalau berubat, dia berubat ni, yang duk jadi masalah ni, yang tak boleh ni, dia bukan upah tu, tapi orang kata apa, mutu ubat lah sekali nak bayar habis apa semua ni, berapa ni ni untuk ni main 25 duit sudah hak jenis 25 duit 2 pound setengah apa nama jenis-jenis lagu tu, itu tidak boleh. Tapi kalau dia kata berapa ni, ikutlah, nak bagi berapa pun tak ada apa duk mati ubat, tak ada duk ni apa 25 sen apa 1 sen apa, tak ada tu nak bagi ikutlah terpulang berapa. Kalau jenis lagu tu, kita yang pergi berubat kena fikir sama hak orang tu. Lepas tu yang hak doktor tu, dia habis-habis dia berubat, ni nak cerita dia. Dia habis berubat, lepas tu dia tak mau berubat dah. Dia duk kalut dengan kajian apa semua ni. Dia biasa sekali. Dia daripada Negeri Sembilan, dia pergi satu negeri di mana tu, belah Johor ke belah mana lah, ada seorang datuk pergi panggil dia, suruh main berubat sihir ni. Dia pun main tembok daripada Negeri Sembilan tu, tembok Pahang, daripada Pahang dia duduk Pahang, tembok pergi ke sana tu, sampai ni buat apa semua ni, macam-macam apa semua ni. Datuk tu bagi dia RM40. Datuk tu bagi dia RM40. Dia kata mulai saat tu, dia kata lepas ni kalau siapa yang nak panggil, kau bubuh tinggi terus, senang. Dia kata pasal apa? Pasal ada orang hati ni tak ada kepala otak. Dia tu pi merata tu nak berubat, tak lega-lega. Mai kawan ni seorang ya, boleh asbab Allah Ta'ala nak bagi izin lega. Tahu-tahu dia boleh menghargai manusia tu daripada Pahang tu. Mai kereta dengan pos semua, duit tol pun tak lepas habis, duit minyak pun tak lepas habis. Tahu-tahu bagi 40. Dia kata jenis orang yang tak ada hati perut ni, kena ajak lagu tu ya. Mau kena ajak lagu tu ya. Bila tak habang, dahlah Allah Ta'ala bagi kesembuhan tu dengan sebab dia usaha. Kita ni tak erti hargai, kita bubuh dia RM40, RM20, RM10. Jangan tuan-tuan, buang masa. Saya tak tahulah, doktor lagi lah, kalut apa semua. Saya ni lah ni tuan-tuan, bukan nak kata rehat pun tak ada. Saya hanya balas mesej ni tengah malam, baru boleh cek jadual, boleh ni tengok apa semua tengah malam. Waktu lain memang tak ada. Orang tu kata sibuk tak sibuk, memang sibuk sungguh. Saya biasa sekali dengan staff saya masa tu saya nak pergi buat ada satu kes di tempat saya tu. Keluar dengan kereta jabatan, buka jadual ni Fizul, tak atas dashboard. Tak atas dashboard kereta ni sambil duk tengok mesej. Tak ada kosong. Balas balik mesej. Hak saya punya driver apa nama yang duk bawa kereta dia, tak tahu Syekh, memang kena buat lagu ni ke? Tak ada kan masalah lain yang boleh duk pergi tengok jadual tu, duk pergi respon ke semua. Dia kata, saya kata kat dia, aku tak dan. Sungguh-sungguh betul tak dan tuan-tuan. Memang lah duk kena mangku kerja pula dah. Allahu Akbar. Sana sini kiri kanan tak dan. Dan tuan-tuan boleh bayang tak? Lagu tu punya cara, tak tahu orang panggil kita sungguh-sungguh. Syekh tolong. Tak boleh. Tolong. Tak boleh. Dak, tolong jugalah kami kalau boleh nak jugalah lagu mana pun tu Syekh buat, lagu mana pun kami nak juga main tempat kami. Kita ni habis heran punya masa ketiak ni. Jauh pula nu hujung pula nu. Kata pipi dia bagi nasi bungkus satu dengan kurma 3 biji. Allah. Kita bukan kisah pasal tajuk tu. Bukan kisah pasal cerita nak bagi nasi bungkus tu. Dah harap Allah Ta'ala bagi ikhlas kat kita belakang. Nabi dulu pi upah pun tak bagi, maki pula tambah.
kisah tajuk tu. Tapi kita ni sebagai penganjur ni, kita ni sepula yang mai pergi ceramah ni, kita akan merasa, ya Allah, masa aku ni habis hairan dah ni nak bagi ahang ni. Tetap tak hargai. Mai ceramah pula setengah duduk di luar tu. Hak duduk depan pun ada 4-5 orang. 4-5 orang tu pun pekak setengah. Allah, letih tuan-tuan. Dia berasa masa kita ni, dan ni cerita sebagai manusia lah. Cerita pasal Allah Ta'ala nak balas tu cerita lain. Pasal cerita pasal manusia ni, tuan-tuan boleh bayang lagu mana. Kita habis hairan, masa ni habis tak ada ni. Tata hairan pergi bagi kat dia, tata dia buat lebih kurang lagu tu. Berasa, bukan saya nak kata baik tak mai tak apa. Sampai tera tu. Sampai tera tu. Kita berasa kalau masa tu aku buat benda lain pun lebih faedah. Tuan-tuan, saya bukan nak kata, saya duduk tulis kitab ni, sampai satu masa tu punya tak dan minta maaf lah, bukan nak bak kata ni tak. Duduk dalam bilik ayah, tengah-tengah duduk qada hajat tu, teringat nak tulis nak tambah. Sampai tera tu. Ambil telefon ni, tak ada lah tulis Quran apa, tulis isi lah. Tulis isi benda apa nak sambung tulis kitab tu, tulis isi dalam tu. Tutup pergi sambung. Qada hajat pun selesai. Teringat pergi pula sekali lagi bawa kereta. Bawa kereta ni teringat, bagi signal tak tepi, tulis dulu benda tanpa kita nak tulis dalam kitab, dalam penulisan kita ni, tulis dulu. Habis tulis tu, start apa nama, bagi signal, naik balik atas jalan. Sampai tara tu punya sibuk. Tu pun saya tak tahulah. Orang ada masa pukul 3-4 pagi duduk display misih, tengah hari rembang boleh duduk sembang dalam WhatsApp panjang lebar tu. Saya heran lah benda tu. Jadi sepasal nilai masa tu, baba seorang ada, Baba Rashidi dia dah Fatani, tengah duk buat ibadat ni. Masa tu ni baru ni marin dulu saya tengok dia duk tengah tunggu waktu sembahyang depan Kaabah Musyarrafah. Dia buat keluar satu buku, anak murid dia ambil video karang kitab depan Kaabah, sambil-sambil duk tunggu waktu nak sembahyang. Dan lagi tu nilai masa bagi depa. Sebab tu bila kita ni penganjur, kita tak reti nak menghargai depa-depa lagu ni. Kita ni yang minta orang main berubat kita tak reti menghargai masa-masa depa ni. Itu di antara kita minta maaf cakap lah, kita penganjur yang tak bertanggungjawab, kita orang yang tak bertanggungjawab. Dan ustaz-ustaz pun jangan duk buat perangai. Ni ada minta maaf. Dan kita tengoklah, kita kalau nak buang susuk buang susuk tak apa. Tapi satu jarum tu dalam 50 lah. Satu jarum. Tengok dia seduk tarik sekali 10 jarum. 500 tahu lagu tu. Dia pergi letak awal, tak boleh. Satu lagi kalau menceramah, dia pun duk beritahu tak atas tanggungjawab tu atas PA. Tak, saya tak minta. PA saya minta, saya pun tak tahu. Saya kena fitnah ni. Fitnah apa hang dengan PA, hang pakai elok dah. Ni pun satu hal juga. Jadi tak maulah bab Quran, bab masa, bab panggil, bab jemput dan sebagainya. Dan ifrat wala tafrid, penganjur jangan betul sangat, penganjur ni jangan duk kira sangat, duk pi habaq kata, saya hari tu tok imam yang mai hari tu kami bagi RM50 dia. Memanglah tok imam hang jemput tu dalam taman hang. Memanglah imam yang hang jemput baru ni memanglah dia tu duk tang ni je. Yang pi jemput hari tu ni hang nu duk belah Perak tu. Panggil mai jadi imam tang ni. Tetap hang pi bagi RM50 juga. Buta perutlah kita. Faham tak? Dia memanglah tak beratus. Dia kata, tak apalah, terima kasih lah terima kasih lah. Lepas ni kalau panggil pula saya main dengan motor lah, pasal save sikit. Dia kata lagu tu takkan tak faham lagi kita. Jadi penganjur tak boleh teruk, ustaz pun jangan jadi bangang sangat, duk kerja duk minta pun macam mana. Jadi doa ifrat wala tafrid, jangan duk ni. Sebab itu Quran ni dia ada faedah pada dunia, dia ada faedah pada akhirat. Faedah pada dunia, kita boleh baca Quran itu untuk jadikan penyembuh, asbab dan penyembuh, untuk jadikan dia kita sumber pendapatan dan sebagainya, walaupun ada pendapat itu boleh ataupun tidak boleh. Dan juga di akhirat, dan di antara yang di akhiratnya ialah yang berlaku dalam kubur kita. Maka yang berlaku dalam kubur kita ni apa dia? Ada satu surah yang kalau kita beramai, orang yang bacanya apatah lagi yang menghafalnya akan terlepas daripada azab kubur. Ni dahsyat sungguh tuan-tuan. Bukanlah saya nak kata tuan-tuan, jadikan kebiasaan bagi kita dan anak-anak sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Baca tuan-tuan. Tambah anak-anak kita kalau yang muda-muda, yang kecil-kecil ni, Fizul bukan nak kata,
Hang duk pergi baca tiap-tiap malam, dia mai ingat ayat tu budak-budak ni. Sat dia. Sat sungguh anak-anak kita ni kena bab mengapai ni cukup cepat. Sebab tu rugilah jangan kita tak guna masa depa. Duk pergi bagi makan benda hak tak sesuai, bagi benda masam, bagi benda-benda yang menyebabkan macam-macam lah. Untuk budak-budak ni makanan tu kena jaga, yang menyebabkan depa tumpui akan fikiran ataupun juga hafalan depa, itu rugi. Sebab budak-budak ni bagi dengar saja pun tak apa dah. Bagi dengar je. Sebab dia akan mula mengapai. Maka kita pun ikhtiarkan 30 ayat ni bukan teruk mana pun Pak Imam. Besar dia 30 ayat ni, kalau kata kita mengapai, kita baca selalu kerap, dia macam surah Yasin lah. Surah Yasin lah pun kita tak baca, tak pegang lah. Janji ada Tok Khalifah. Tok Khalifah kena ada dan baca bagi derah. Kita boleh ikut sampai habis. Pasal apa? Kita duk baca surah Yasin tiap kali malam Jumaat, daripada kecil sampai ke besar, sampai ke tua. Dah kali tak hafal pun, tapi duk dalam kepala. Dengar dia sambung, dengar dia sambung. Jadi macam tu juga surah Al-Mulk. Pasal apa penting dia? Pasal penting dia kita duduk dalam kubur seorang, tak ada siapa boleh tolong. Tak lain tak apa, kita ada orang 4 orang boleh tolong. Lagu mana pun kalau kita panggil dia beradik kita tak mai pun kita boleh tolong kawan-kawan mai. Tapi dalam kubur nak panggil siapa? Dalam kubur nak panggil siapa? Masa tu kita akan berasa, ya Allah, betapa pentingnya surah Al-Mulk ni. Pentingnya surah Al-Mulk ni. Bacalah, baca. Hadis ini menunjukkan kelebihan surah Al-Mulk. Orang yang sentiasa mengamalkan baca surah Al-Mulk hingga akhir surah akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kerana itu surah ni sangat wajar dihafal dan dibaca setiap hari. Jadikan ia sebagai amalan tetap sekeluarga pada setiap malam. Sebagaimana Allah Ta'ala suruh jaga ahli keluarga daripada seksa api neraka, maka kena pelihara ahli keluarga kita dari seksa kubur juga, yang merupakan tuntutan agama kerana mereka seksa kubur ni, kerana datangnya azab api neraka yang lebih dahsyat. Sebab tu dalam kubur, siapa yang kena azab api neraka, dia siapa yang kena azab kubur, dia insya-Allah confirm ahli neraka. Hak kena azab kubur, insya-Allah confirm ahli neraka. Pasal apa? Azab api neraka tu adalah azab yang selepas tu. Kalau atas kubur, dalam kubur ni kena siap dah, maka dia dipertanggungjawabkan atas dosa yang banyak dah. Sebab tu dalam kubur ditanya berkenaan dengan semayang. Semayang tak selesai, habis dah daripada awal tu sampai ke hari kiamat esok ni, azab takkan berhenti. Manakala orang yang beriman duduk dalam kubur, maka kubur itu seperti mana hotel 5 bintang, yang mana ada penuh kenikmatan, tempat duduknya tempat duduk yang empuk, dan akan dibiarkan tidur sampailah terbitnya ataupun munculnya yang dikatakan hari kiamat. Hak tu je yang kita nak. Memang tanya, kita jawab-jawab, malaikat kata, hang tak apa, tidur ono. Esok kiamat esok kami gerak. Selesai. Hak ni jawab, tak tahu. Jawab, tak tahu nah abang itu ada ustaz abang lah tapi lupa. Tahu. Dia kata tak selesai tajuk tu. Azab demi azab demi azab. Ni tambah bulan Ramadan nak mai ni, antara bulan yang bukan dekat orang hidup, yang nak orang mati pun duk tunggu. Pasal apa orang duduk dalam kubur tunggu bulan Ramadan? Pasal sepanjang bulan Ramadan azab kubur itu diberhenti sat. 12 bulan, sebulan berhenti. Tuan-tuan boleh bayang tak nikmat lagu mana orang duduk dalam kubur apabila azab itu diberhentikan sat selama sebulan. Tapi dah kita tak mati lagi, kita tak tahu. Harap-harapnya lah kita duk beramai surah Al-Mulk ni, kita mati esok ni Allah Ta'ala angkat azab kubur daripada kita. Kita tak kena azab kubur, kita duk lena. Sebab tu satu benda yang selalu saya sebut, benda tu pun mai tiba-tiba pasal mereka nak buat apa sebelum saya mengajak di Radio Kedah. Kan awal-awal tu sebelum rancangan kan mereka ada buat macam teaser ke apa mereka sebut tu kan, macam iklan sikit lah kan, iklan sikit tu kan. Jadi mereka habang kat saya tu Syekh, lagi kita akan buat sikit mukadimah ni. Jadi setiap kali nak mengajar mereka akan pasang ni lah. Jadi mereka tahulah Tuan Syekh ni macam ni, gini macam mana. Jadi Tuan Syekh nak kata apa lagi, dia kata mana saya tahu apa, saya bukan arti apa. Dia kata tak apa, Tuan Syekh beritahu je nama sekian-sekian bersama dengan saya dalam rancangan apa-apa ni, lagu tu lah kan. Lah kali bagi ada tagline sikit. Allah kata tagline datang apa pula dah kan. Dia tak tahu, tak terfikir langsung ni, betul-betul tak terfikir. Tak pernah rancang langsung. Dia pun minta untuk buat teaser tu, buat cakap terus. Saya kata aku nak cakap datang apa ni. Masuk duduk di konti tempat ni tu.
Tiba-tiba saja main dalam kepala. Sampai ke hari ni saya duk bawa tu lah. Tiba-tiba saya ni dengan apa nama bersama dengan saya rancangan nasihat tasni pada jam 6 petang, kita akan bahaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga memberi manfaat kepada semua. Biar kita letih di dunia, janji kita rehat di sana. Tiba-tiba main duk dalam kepala terkeluar tu. Balik habis-habis rekam. Sungguh juga Allah, main kok mana ni? Biar kita letih di dunia, janji kita rehat di sana. Ni atas dunia ni buat letih sungguh-sungguh. Sungguh tuan-tuan. Gatai pergi sebut dah tu lah kena. Letih sungguh tuan-tuan atas dunia. Semalam pukul 3 kot malam lena. Allah. Letih tiap-tiap hari tu letih. Dan saya harap bukan hak awal, perasa awal saja biar letih di dunia saja. Harap yang kedua tu pun makbul juga bagi kita semua. Janji kita rehat di sana. Rehat waktu bila? Duduk dalam kubur. Tok Ru ni Aziz, orang tanya dia. Lagu tu dia jawab, Tok Ru, tangguh saat kuliah tak larat letih sangat ni. Tangguh saat kuliah. Tak apa, letih dah dunia ya. Esok akhirat, esok kita nak rehat. Oh, jawapan. Letih tang ni ya, esok dalam kubur kita nak rehat. Oh, tu. Jadi, benda-benda lagu tu kita inginkan. Inilah antaranya asbab kepada rehatnya kita dalam kubur. Walaupun kita ahli maksiat, ya kita ahli maksiat. Tapi Quran yang dikatakan surah Al-Mulk ni ada sebutkan riwayat akan mai daripada sebelah kepala. Mai daripada sebelah kepala, dia yang akan tolong jawab bagi mungkar dengan nakir atas soalan kita. Ma rabbuka? Ni. Terus ada jawab ni. Mai, aku nak jawab ni. Biar dia rehat. Dia duduk kalut dengan aku dulu atas dunia, lah ni dalam kubur biar aku jawab kat dia. Mungkar nakir kata, hang siapa duk kalut kan ni? Aku surah Mulk. Aku surah Al-Mulk yang Allah Nabi SAW janji bila aku ni akan jaga orang yang duk menjaga aku adalah atas dunia. Maka hampir sengap Ustaz, hang tanya benda tanpa aku nak jawab, hampir berambuh-buah, aku nak bagi dia ni rehat. Itulah keadaan dia. Kita buat salah atas dunia, tak tahu ada lawyer yang kemah sanggup pertahankan kita. Agak-agak macam mana keadaan kita masa tu. Oi, kita dah tak ada duit mana, tersilap sikit dia langgar orang pun semua bam mati pi. Nauzubillah min zalik. Orang viral habis cerita. Lain kali tengok oh dia ni rupanya memang betul orang miskin tak ada ni apa. Lain kali adalah persatuan peguam mana-mana kata kami akan duduk bersama dengan dia, akan tanggung kos ini semua dan kami tolong ni secara percuma. Tuan-tuan boleh bayang orang yang teraniaya lagu tu, lagu mana perasaan dia. Itulah lebih besar akan kita rasa dalam kubur, dalam keadaan seorang-seorang duduk terkejut, takut. Mai surah Al-Mulk kata, wahai malaikat dorang, hang tanya pergi sedah-sedah sikit sudah, mai aku nak jawab, hampa pergi berambuilah, aku nak jaga dia. Allah, nikmat tu tak tahu nak abang. Jadi azab kubur ni ada banyak, mungkar nakirnya dan sebagainya. Maka surah Al-Mulk ni yang akan menjaga kita. Baik. Ya. Baik, waktu ni pun satu juga. Baru ni timbul ada seorang doktor tu, tak mau sebutlah doktor tu. Doktor juga. Ni payah doktor ni pun pasal harap-harapnya lah kalau kata saya sambung esok mengaji dah ada doktor esok ni pun tak perangai huduh lagu tu lah, harap-harapnya. Ni bukan doktor perubatan ni. Hak jawab ni doktor PhD ni. Dia kata apa? Ni heran tu masjid-masjid ni. Siapa yang dia pergi ajak baca surah Al-Mulk lepas sembahyang Isyak ni? Tak warid langsung daripada Nabi buat lepas Isyak. Nabi kata sebelum tidur. Dia ada pergi baca lepas Isyak pasal apa? Allah. Tuan-tuan perhati tengok. Lah ni dulu ni kita tak pernah baca pun surah Al-Mulk di masjid ni. Surau ni kita tak pernah baca pun. Lah ni menjadi adat di masjid-masjid untuk baca surah Al-Mulk lepas sembahyang Isyak. Mai makhluk Tuhan ni duk pergi sanggah pergi. Siapa yang duk pergi ajak baca surah Al-Mulk lepas Isyak? Tu bukan masa dia. Nabi kata sebelum tidur. Yang duk pergi baca lepas tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, umat kita lah ni duk tengah baca dah. Umat kita hari ni duk tengah beramal dah. Janganlah duk pergi buat satu benda yang menyebabkan masyarakat kita hari ni tinggal amalan ni pun disebabkan kerana satu dua benda hak kita duk cakap ni. Hadis yang kita baca ni dalam riwayat Ibn Hibban tak habaq langsung waktu bila. Dia kata baca aja. Baik. Hadis yang kedua menceritakan berkenaan dengan siapa yang baca surah Al-Mulk pada malam hari. Itu yang kedua.
Ada riwayat mengatakan siapa yang baca sebelum tidur ya, ikutlah. Lah ni ada hadis yang menceritakan tanpa ada masa. Tanpa ada masa. Pagi, petang, malam boleh baca belakang. Ada yang kata baca pada malam hari. Oh, khusus pada malam pula. Ada kata baca sebelum daripada tidur. Lah ni tuan-tuan, kita himpun semua pendapat-pendapat ni, himpun semua riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Yang mana orang kita baca dah tak usah duk kacau. Biar pi. Tuan-tuan, kalau depa tak baca lepas sembahyang, agak-agak tuan-tuan depa nak baca bila? Nak balik buka Quran tak kata, bagai dak dah. Dak dah, masyarakat kita ni bukan jenis tajuk tu dah. Dak, takkan jadi lagu tu. Sebab tu ulama-ulama kita dulu susun baca Yasin malam Jumaat. Pasal apa malam Jumaat? Yang pertama ada hadis. Yang kedua, tak satu hari yang pakat-pakat free yang boleh kumpul untuk baca Quran. Kalaulah tutup guru kita dulu tak susun satu hari untuk baca Quran, agak-agak kita nak baca Quran hari apa? Tak sentuh dah tentang Quran. Kurang-kurang dah Yasin tu pun besar rahmat dah. Jadi bila doktor tanya, bila waktu sesuai untuk baca surah Al-Mulk? Kalau bagi kita yang ada kemampuan untuk baca Quran pada malam hari sebelum tidur, silakan. Itu ada hadisnya. Bukan nak tidur kita ambil baca, baca terpulang. Kalau berasa kita ni tak ada kelapangan, kalau orang buat lepas isyak terus baca lepas isyak tu. Dan kalau kita ni memang tak ada sungguh kelapangan, maka buat ketika mana yang ada, tak kira pagi, petang, siang, malam, janji jaga surah Al-Mulk ni. Maksudnya jaga apa dia? Baca tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam, tak kira, janji baca. Kerana hadisnya disebutkan secara umum macam tu. Saya ada seorang guru, Dr. Yusri Al-Jabar Al-Husaini. Dia doktor pakar bedah. Dia ni mengajar Sahih Bukhari, dia ni alim dalam ilmu hadis dan juga ilmu fiqh. Dia kadang-kadang ngulang Quran tu ketika mana buat pembedahan. Masa duk bedah tu sambung baca Quran. Pasal apa? Masa yang dia tak adanya masa untuk dia mengulang baca Quran, melainkan pada waktu-waktu yang begitu saja. Dia mula kuliah mengajar sebelum subuh tu mengajar dah. Bayang subuh, lepas subuh sambung wirid sampai terbit matahari, lepas tu mengajar sikit, terus masuk kerja. Dia masuk kerja dan lah tengoklah kes macam mana apa semua. Ada hari tak sempat masa buat bedah tu, dia khatamkan, bukan khatam dia, maksudnya dia habiskan wirid Quran dia beberapa juzuk tu masa duk buat. Itu ikut terpulang. Jadi kita ni masa mana pun yang kita ada untuk baca surah Al-Mulk, paling awalnya yang paling kita dah sebutkan malam hari. Itu sebab ada hadis yang khusus cerita pasal malam hari. Tapi kalau tak ada, boleh tak mampu malam hari pun, bacalah waktu bila pun. Macam saya bak tu terang, saya kalau balik rumah tobat tak ada baca dah. Gaduh sebut urus anak anu ni lah, kali tak pala dengan kita ruyuk pi. Maka waktu bila saya baca, waktu habis mengajar, naik atas kereta, dalam jalanan antara tak sampai rumah, tang tu lah surah Al-Mulk. Takat tu ya dah nak buat apa? Maka terpulang kepada kita waktu bila yang paling sesuai untuk kita baca. Janji syaratnya ialah apa? Kita baca surah Al-Mulk tiap-tiap hari. Wallahu a'lam. Tuan mati Allah sekalian, minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. Ni Ramadan nak masuk dah tuan, lagi 9 hari. Maka yang pertama, niat bagi elok. Yang kedua, niat nak buat sebanyak mungkin pahala. Yang ketiga, rancang benda hak kita nak buat apa. Dia jangan fikir nak buat banyak. Kalau fikir buat banyak, kita sendiri tak dan, kita sendiri letih lah kali rebah yang tu ya. Maksudnya apa dia? Rancang benda yang kita nak buat dan kita mampu buat. Contoh, ambil Ramadan ni, 1-2 amalan yang kita teringin nak buat dan teringin nak jaga. Jaga hak tu saja dalam bulan Ramadan. Saya pernah jumpa ada setengah dia pulun nak khatam Quran. Lah kali hari seminggu awal ni baca. Lah kali letih, tak larat. Bila tak larat, lah kali tinggal terus Quran ada baca. Rugi. Sedekah awal-awal ni sedekah. Lah kali bergaduh dengan bini, kes duit tak cukup. Berhenti terus sedekah. Rugi.
Jangan. Allah Ta'ala tak tengok kita banyak, Allah Ta'ala tengok kita nak buat. Maka tengoklah tentang dalam bulan Ramadan ni, buat satu dua benda yang kita boleh istiqamah sampai luar Ramadan. Kalaulah kita katakan kita beramal satu benda saja, yang benda tu kita betul-betul jaga, Ramadan ni kita dapat satu, keluar Ramadan pun kita buat juga, Ramadan ke depan tambah lagi satu. Kalau lagi 5 tahun kita nak mati, katalah kalau 5 tahun lagi, sekurang-kurangnya ada 5 amalan yang kita istiqamah selama 5 tahun lah. Itu lebih besar daripada kita buat ala kadar atau buat tak ingat-ingat tak ayam. Lain kali kita meninggalkan banyak benda. Kita dah pernah gagal banyak kali dah dalam Ramadan kita, maka kita rancanglah Ramadan kali ini dengan rancangan yang terbaik. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita dan terima segala amalan kita, insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa sa'na fi rizqina barikna fi ma razaqtana waj'alna wahban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati minal muqarrabin yasiran nawal wa hasanan fi 'alwi wa mubda bil mithal wa yaqamu ila zawalika alhamdulillah minna wa laka syaraf ala kulli hal. Allahumma suri al-islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma sabbit aqdamahum wa imanahum وتقبل منهم شهداءهم يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.